Iya, ingatkan Bapak Pembangunan, guys. Karena setahu saya, Mahathir Mohamad itu kan dia kan yang mencetuskan KLCC, dia yang mencetuskan lapangan terbang KLIA, ya. Dia yang mencetuskan Putrajaya, ya. Ternyata bukan, silap ya guys ya. Ternyata Bapak Pemodenan. Masa-masa PKP saat itu tengah trending, tengah viral juga dengan slogan kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, ke sana, tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, 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 ke sana, ke sini. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sana, ke sini. Hey, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, sesuai dengan gambar di video kita kali ini, guys, ya. Kebetulan memang ada satu request dari DM Instagram. Beliau teringin saya untuk mereview satu video dari channel Jelaskan. Ini tolong disupport, di subscribe guys ya, karena kalau tak silap ini adalah channel orang tempatan Malaysia sendiri. Jadi tolong di subscribe guys ya. Oke, jadi kita akan mencoba untuk lebih mengenal Perdana Menteri yang ada di Malaysia. Terutama saya sendiri guys, sebagai orang Indonesia, saya juga teringin tahu lah guys ya, awalnya itu siapa dan sampailah dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Oke, dan ini Perdana Menteri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan Mahathir Mohamad ini 2 kali guys terpilih ya. Lalu ada Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri Yaakob, dan terakhir ada Anwar Ibrahim guys. Dan ketika saya melihat nomor 3 guys, aku baru perasan guys, ada salah satu tempat atau lokasi lah guys ya, dekat Kuala Lumpur sana yang bernama Tun Hussein On. Aku baru perasan ternyata itu nama Perdana Menteri guys. Hah? Tun Hussein On? Itu siapa? Ternyata orangnya benar-benar wujud ada guys ya. Perdana Menteri, baru perasan lah aku guys, Hussein On. Oke. Dan antara Tunku Abdul Rahman dan juga Abdul Razak ini sebagai orang Indonesia saya kadang-kadang agak keliru guys. Kelirunya antara ini yang pertama atau ini yang kedua. Sorry geng ya. Kita akan coba melihat bersama-sama geng ya, seperti apa senarai Perdana Menteri Malaysia yang pernah menjabat, yang pernah memerintah di era Malaysia sebelum merdeka sampailah di saat ini. Kita akan coba nonton geng bersama-sama seperti apa videonya. Kita belajar bersama-sama, terutama saya sebagai orang Indonesia geng ya. Kita akan tonton. Oke geng, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan seperti biasanya selalu tekan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk beli jam tangan, smartwatch, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Oke, kita coba nonton sampai dengan habis guys. Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman juga digelar Bapa Kemerdekaan, merupakan Perdana Menteri pertama Malaysia memegang jawatan dari 1957 hingga 1970. Sebelum kemerdekaan, Tanah Melayu berada di bawah pentadbiran British dan Tunku Abdul Rahman memainkan peranan utama dalam rundingan bagi mendapatkan kemerdekaan secara aman. Beliau mengetuai rombongan ke London untuk berunding dengan kerajaan British. Hasil rundingan itu berjaya dan kemerdekaan rasmi diisytiharkan pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan Tunku dilantik sebagai Perdana Menteri pertama negara. Salah satu keputusan penting semasa pentadbirannya ialah pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 yang menggabungkan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Namun Singapura kemudiannya dikeluarkan daripada Malaysia pada tahun 1965 atas faktor politik dan pentadbiran. Pentadbiran Tunku juga berdepan beberapa cabaran termasuk isu perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi. Ketegangan ini memuncak dengan berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang membawa kepada perubahan besar dalam landscape politik negara. Oke, jadi itulah profil singkat tentang siapa sebenarnya beliau ya, Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama Malaysia. Oke, jadi beliau ini termasuk salah satu ya orang yang mempunyai jasa besar untuk kemerdekaan Malaysia guys ya.
Abdul Rahman. Tetapi di les-les ini guys, ada kekeosan ya yang pernah berlaku di masa kepemerintahan Tunku Abdul Rahman ya. Oke. Kita coba nonton selanjutnya guys. Abdul Razak Hussein. Abdul Razak Hussein juga digelar Bapa Pembangunan, merupakan Perdana Menteri kedua Malaysia dan memegang jawatan dari 1970 hingga 1976. Beliau mengambil alih pentadbiran 6 tahun negara ya? selepas peristiwa 13 Mei dan berperanan penting dalam penstrukturan semula dasar negara. Beliau memperkenalkan dasar ekonomi baru DEB pada tahun 1971. Dasar ini bertujuan untuk mengurangkan kemiskinan tanpa mengira kaum serta menyusun semula masyarakat bagi mengurangkan jurang ekonomi antara kaum. DEB menjadi dasar utama pembangunan ekonomi Malaysia selama beberapa dekad. Beliau juga menekankan pembangunan luar bandar, termasuk pembinaan infrastruktur asas seperti jalan raya, sekolah, kemudahan kesihatan dan bekalan air. Pelbagai agensi kerajaan diperkuatkan untuk menyokong pembangunan masyarakat luar bandar dan pertanian. Beliau juga memperluaskan kerjasama politik dengan memperkukuh hubungan diplomatik Malaysia dengan negara-negara lain, termasuk membuka hubungan dengan Republik Rakyat China pada tahun 1974. Perdana Menteri kedua Abdul Razak Hussein dan menjabat sebagai Perdana Menteri hanya 6 tahun saja guys ya, dari tahun 1970 sampai dengan di tahun 1976. Ingatkan Bapak Pembangunan itu hanya Tun Dr. Mahathir guys. Ternyata Abdul Razak Hussein juga digelarkan sebagai Bapak Pembangunan juga guys. Oke. So kalian masih ingat tak geng ya dengan era kepemimpinan Abdul Razak Hussein? Pernah merasakan bagaimana sistem pemerintahan dari Abdul Razak Hussein? Boleh komen di ruang komentar guys. Oke, menarik. Kita lanjut lagi guys. Hussein On. Tun Hussein On juga digelar Bapa Perpaduan, merupakan Perdana Menteri ketiga Malaysia dan memegang jawatan dari 1976 hingga 1981. Beliau mengambil alih pentadbiran negara selepas kematian Abdul Razak Hussein dan meneruskan dasar-dasar pembangunan serta penstabilan negara yang telah diperkenalkan sebelum itu. Sepanjang pentadbirannya, beliau menumpukan kepada pengukuhan perpaduan nasional dan pembinaan tadbir urus kerajaan yang berdisiplin. Antara langkah utama yang diambil ialah memperkenalkan dan menekankan dasar integriti dalam perkhidmatan awam dengan penekanan terhadap kecekapan, ketulusan dan accountability pejabat awam. Beliau juga memperkukuh penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan dan pentadbiran, selaras dengan Perlembagaan Persekutuan bagi menggalakkan penyatuan nasional. Beliau juga memainkan peranan aktif dalam memperkukuh ASEAN, termasuk menyokong usaha menjadikan Asia Tenggara sebagai zon aman dan berkecuali melalui kerangka Zopfan. Itu dia guys, sedikit ulasan dari Perdana Menteri Hussein On. Jarang-jarang nih ada orang Melayu yang bernama akhiran On, atau saya saja yang tak tahu apakah di luar sana banyak guys, karena ini aku baru dengar nih guys ya, ada orang Melayu memakai nama akhiran On. Bapak Perpaduan ya, dan mengekalkan bahasa Melayu ya sebagai bahasa resmi dan nasional. Ada yang masih ingat guys dengan kepemerintahan dari Hussein On ya? Boleh komen lah geng di luar komentar. Ingatkan Hussein On itu adalah nama pahlawan Melayu guys, bukan ternyata ya, karena saya masih ingat betul guys, ada salah satu kawasan di Kuala Lumpur itu bernama Tun Hussein On ya. Ini siapa, pahlawan Melayu atau siapa ya kan? Ternyata bukan guys ya. Beliau adalah Perdana Menteri ketiga Malaysia. Ya Allah. Nah, baru paham kan sekarang Wak Lonjong. Kita lanjut lagi guys. Mahathir Mohamad. Nah, ini dia. Tun Dr. Mahathir Mohamad juga digelar Bapa Pemodenan, merupakan Bapak Pemodenan. Sorry, saya silap. Ingatkan Tun Mahathir itu Bapak Pembangunan. Ternyata yang nomor 2 tadi guys ya, Abdul Razak Hussein ini yang Bapak Pembangunan. Ternyata Bapak Pemodenan itu Mahathir Mohamad. Astagfirullahaladzim. Sorry guys, sorry. Kita lanjut lagi geng, kita lanjut lagi. Merupakan Perdana Menteri keempat Malaysia dan memegang jawatan dari tahun 1981 hingga 2003. Beliau memperkenalkan beberapa polisi baru yang memberi kesan besar terhadap arah pembangunan negara. Pada tahun 1982, beliau melancarkan Dasar Pandang ke Timur, Look East Policy yang menggalakkan Malaysia mencontohi etika kerja, pengurusan dan kemajuan industri negara seperti Jepun dan
Korea Selatan. Beliau Dasar pandang menekankan timur. perindustrian berat melalui penubuhan HICOM dan menyokong pembangunan industri automotif tempatan dengan pelancaran Proton pada tahun 1985. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada import dan membangunkan keupayaan industri tempatan. Pada tahun 1991, beliau memperkenalkan wawasan 2020, iaitu satu visi pembangunan jangka panjang yang menetapkan sasaran untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dari segi ekonomi, sosial dan politik menjelang tahun 2020. Wawasan ini menjadi rujukan utama kepada dasar-dasar pembangunan negara selepas tahun tersebut. Beliau juga memacu pelaksanaan projek infrastruktur berskala besar termasuk pembinaan menara berkembang Petronas, pembangunan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran persekutuan, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan lebuh raya utama. Beliau mengamalkan pendekatan berterus terang terhadap negara barat, memperkukuh kerjasama selatan-selatan dan aktif dalam forum antarabangsa seperti OIC dan NAM. Iya, ingatkan Bapak Pembangunan, guys. Karena setahu saya, Mahathir Mohamad itu kan dia kan yang mencetuskan KLCC, dia yang mencetuskan lapangan terbang KLIA, ya. Dia yang mencetuskan Putrajaya, ya. Ternyata bukan, silap ya guys ya. Ternyata Bapak Pemodenan. Dan mencetuskan dasar pandang ke timur, ya. Jadi kalau bisa ini rakyat Malaysia harus mencontoh Jepun, mencontoh Korea dengan berbagai inovasinya. Termasuk yang paling berjaya sampai saat ini adalah dengan lahirnya Proton. Ini luar biasa guys ya. Sampai diekspor nih guys ya di luar negara. Ini mantap guys. Ya Allah. Gimana guys? Masih ingat kalian dengan kepemimpinan Mahathir Mohamad ya pada masa itu ya? Gimana geng? Menurut kalian? Boleh komen di ruang komentar ya. Banyak sekali ide-ide dari Tun Mahathir ya saat itu. Ini luar biasa sih guys. Oke, kita lanjut lagi geng. Abdullah Ahmad Badawi. Oke. Tun Abdullah Ahmad Badawi juga digelar Bapa Pembangunan Modal Insan, merupakan Perdana Menteri kelima Malaysia dan memegang jawatan dari 2003 hingga 2009. Beliau memperkenalkan Islam Hadhari sebagai kerangka pentadbiran negara. Pendekatan ini merangkumi 10 prinsip termasuk pembangunan ilmu, ekonomi seimbang, keadilan sosial dan tadbir urus yang baik. Dalam aspek perancangan negara, beliau juga melaksanakan rancangan Malaysia ke-9 yang menekankan pelaburan dalam pendidikan, latihan dan penyelidikan selaras dengan fokus pembangunan modal insan. Kerajaan juga memperluas kapasiti institusi pengajian tinggi awam dan memperkukuh peranan universiti penyelidikan. Pentadbiran beliau juga menyaksikan penubuhan dan penjenamaan semula Institut Integriti Malaysia sebagai badan utama bagi mempromosikan integriti dan etika dalam sektor awam dan swasta. Di bawah pentadbirannya, fungsi Badan Pencegah Rasuah BPR diperluas yang kemudiannya menjadi asas kepada penubuhan SPRM selepas beliau meletakkan jawatan. Beliau mengurangkan keutamaan kepada projek mega baharu dan memberi fokus kepada penyampaian perkhidmatan awam serta pelaksanaan dasar sedia ada. Oke, dari sini akhirnya saya bisa lebih mengenal siapa sebenarnya Abdullah Ahmad Badawi. Ternyata beliau ini juga digelar ya sebagai Bapak Pembangunan Modal Insan ya. Dan karena beliaulah akhirnya terlahirlah cikal bakal dari SPRM ya. Kalau dulu BPR, Badan Pencegah Rasuah, sekarang SPRM. Kalau dekat Indonesia mungkin seperti KPK ya, Komisi Pemberantas Korupsi. Oke. Menarik. Aku akhirnya jadi tahu guys ya. Karena dari sudut pandang saya, Ahmad Badawi ini siapa? Enggak begitu famous di mata orang Indonesia seperti saya. Tapi dengan seperti ini akhirnya saya jadi tahu ya apa jasa-jasa beliau. Salah satunya adalah ini guys ya. Sampailah sekarang berubah menjadi ASPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, M-nya mungkin Malaysia ya, betul tak? Oke, next kita lanjut lagi guys. Najib Razak. Oh, Datuk Seri Najib Tun Razak. Malu apa bosku? Ya, tagline-nya sangat terkenal nih guys, Najib Razak ya. Malu apa bosku? Oke, kita lanjut tonton. Datuk Seri Najib Tun Razak merupakan Perdana Menteri ke-6 Malaysia dan memegang jawatan dari tahun 2009 hingga 2018. Beliau lama juga. memperkenalkan program Gagasan Satu Malaysia yang digunakan sebagai kerangka komunikasi dan pentadbiran. Beliau juga melancarkan Government Transformation Program GTP pada tahun 2010. Program ini memperkenalkan National Key Result Areas bagi menetapkan sasaran prestasi kementerian dan agensi kerajaan. Pentadbiran beliau juga menyaksikan pengukuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Malaysia sebagai badan bebas yang menggantikan Badan Pencegah Rasuah. Beberapa undang-undang dan struktur pengawasan turut dipinda bagi menyokong agenda transformasi. Beliau juga memperkenalkan cukai barang dan perkhidmatan GST pada tahun 2015 sebagai langkah pembaharuan sistem percukaian negara. Ya, itulah dia guys ya. Sekilas profil tentang Perdana Menteri Najib Razak nih guys ya, yang masih sangat populer sekali dengan tagline "Malu apa bosku". Nah itu sampai viral guys, serius ya, sampai viral dekat Indonesia tuh guys ya, "Malu apa bosku" gitu ya. So macam mana geng? Apakah kalian masih ingat bagaimana sistem kepemerintahan dari Najib Razak pada saat itu? Apakah kalian puas atau kurang puas atau ya macam mana geng? Boleh komen di ruang komentar ya, itu dia. Dan di saat beliau menjabat inilah ya, akhirnya antara BPR dan juga SPRM ini di-replace nih guys ya, digantikan ya. Paling terbaru adalah yang ini, SPRM ya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Rasuah itu apa cak? Rasuah itu korupsi ya, bagi kawan-kawan Indonesia yang nonton ini ya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, jadi macam KPK lah guys ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Masih ada yang ingat guys ya, bagaimana Najib Razak ketika memerintah ya? Kawan-kawan yang mungkin masih ingat ya, boleh komen di ruang komentar. Malu apa bosku? Nah itu. Oke, kita lanjut lagi geng. Mahathir Mohamad. Oh ya, 2 kali terpilih. Sekali lagi menjadi Perdana Menteri Malaysia dan memegang jawatan dari tahun 2018 hingga 2020. Antara tindakan awal pentadbirannya ialah pemansuhan cukai barang dan perkhidmatan GST pada tahun 2018 yang digantikan dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Beliau juga menubuhkan Majlis Penasihat Kerajaan CEP untuk menilai kedudukan kewangan negara dan mencadangkan langkah perstrukturan fiskal. Beberapa institusi kerajaan turut disemak semula bagi tujuan reformasi institusi, termasuk penekanan terhadap kebebasan badan kehakiman dan pengukuhan peranan parlimen. Beliau juga mengkaji semula atau merunding semula beberapa projek infrastruktur berskala besar, termasuk projek yang melibatkan kos tinggi bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan. Langkah ini termasuk rundingan semula terma projek bagi menurunkan kos keseluruhan. Pentadbiran ini juga memulakan proses pemansuhan hukuman mati mandatori, walaupun pindaan undang-undang tersebut tidak diselesaikan sepenuhnya dalam tempoh pemerintahannya. Oke, itu dia guys ya, sekilas tentang profil macam mana kepemerintahan dari Mahathir Mohamad yang kedua kalinya guys. Oke, kita lanjut lagi geng. Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin ini merupakan Perdana Menteri ke-8 Malaysia dan memegang jawatan dari tahun 2020 hingga 2021. Sangat Beliau sebentar memimpin sekali negara ketika pandemik COVID-19. Antara langkah utama ialah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac 2020, termasuk penutupan sempadan, sekatan pergerakan dan penguatkuasaan SOP bagi mengekang penularan wabak. Pentadbiran beliau memperkenalkan beberapa pakej rangsangan ekonomi berjenama, termasuk Prihatin PKS tambahan, Penjana dan Permai. Beliau melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK pada tahun 2021 yang menyelaras pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara. Oke, selanjutnya guys, ada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Masih ingat betul saya ketika pada masa itu hanya memimpin setahun lebih, hanya sebentar guys ya. Jadi kesimpulannya beliau ini adalah satu-satunya Perdana Menteri dengan menjabat yang paling terpendek, yang paling tercepat ya di Malaysia. Hanya sebentar saja guys, tak sampai 2 tahun ya, 1 tahun lebih berapa bulan itulah guys ya. Dan dengan kata lain, beliau ini adalah satu-satunya Perdana Menteri yang saat itu dengan cobaan yang cukup besar juga guys. Bayangkan, dia baru menjadi Perdana Menteri tetapi sudah mendapatkan cobaan yang cukup besar, yaitu bagaimana menghandle COVID-19 pada saat itu guys ya. Jadi akhirnya beliau mengeluarkan pergerakan kawalan di rumah guys ya, PKP itulah ya. Ada PKP, ada PPKP, ada apa lagi masa itu kan guys. Dan ketika masih menjadi Perdana Menteri Malaysia pada saat itu guys ya, masa-masa PKP saat itu tengah trending, tengah viral juga dengan slogan kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak kesana kesini, kesana
Masih ingat tak? Nah, ini sebagian video-video rakyat Malaysia yang saat itu tengah di rumah ya dan memparodikan video kesana kesini, kesana kesini. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, 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 ke sana. Itu dia. Dan lepas itu guys, entah kenapa tiba-tiba akhirnya Muhyiddin Yassin mundur nih guys ya. Mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Sangat sebentar sekali guys ya, tak sampai 2 tahun, ini 1 tahun berapa bulan lah guys ya. Itulah, tapi wah ini guys ya, kebijakannya ini sangat banyak sekali guys. Ada prihatin PKS, ada juga penjana permai. Kalau tak silap masa itu KWSP juga. Kalau tak silap ya. Itu dia. Oke, Muhyiddin Yassin ya, sangat sebentar sekali guys dia dalam masa menjabat sebagai Perdana Menteri. Oke, kita lanjut lagi guys. Ismail Sabri Yaakob. Oke. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merupakan Perdana Menteri ke-9 Malaysia dan memegang jawatan dari 2021 hingga 2022. Ini juga Beliau sebentar ini. memperkenalkan gagasan keluarga Malaysia sebagai kerangka pentadbiran dan komunikasi kerajaan. Gagasan ini digunakan untuk menyelaraskan dasar pemulihan negara dengan fokus kepada kebajikan rakyat, kestabilan politik dan pemulihan ekonomi. Dalam pengurusan pandemik, beliau melaksanakan Pelan Pemulihan Negara PPN yang menetapkan fasa pembukaan semula ekonomi dan sosial berdasarkan kadar vaksinasi dan penggunaan katil hospital. Pentadbiran ini juga memutuskan peralihan Malaysia ke fasa endemik COVID-19 pada tahun 2022 sekaligus melonggarkan kebanyakan sekatan pergerakan. Pentadbiran beliau juga melaksanakan kenaikan gaji minimum kepada RM1,500. Jadi memang tidak banyak ya profil dari Ismail Sabri Yaakob ya, karena dia sangat sebentar juga nih guys, sama seperti Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ya. Ismail Sabri Yaakob ini juga sangat-sangat pendek sekali jangka masa jabatannya, hanya 1 tahun saja guys ya. Berarti guys, kesimpulannya memang ya masa-masa PKP seperti waktu itu hanya ada 2 menteri saja dengan masa jabatan yang cukup pendek ya pada saat itu ya, Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri Yaakob. Tetapi di masa Ismail Sabri Yaakob ini ya, sekat-sekatan ini sudah mulai agak dilonggarkan, agak diringankan ya. Itu dia. So, masih ingat guys ya tentang kepemerintahan Ismail Sabri Yaakob? Boleh komen di ruang komentar. Oke, next selanjutnya guys. Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri ke-10 Malaysia dan mula memegang jawatan pada tahun 2022. Beliau memperkenalkan kerangka ekonomi madani sebagai yang dituju pembangunan negara. Kerangka ini merangkumi 6 teras utama termasuk kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Ekonomi madani digunakan sebagai rujukan dalam penyediaan belanjawan dan dasar ekonomi termasuk sasaran pengurusan fiskal dan bantuan bersasar. Beliau menekankan reformasi institusi termasuk pengukuhan peranan parlimen, kebebasan kehakiman dan ketulusan pentadbiran. Kerajaan di bawah beliau memulakan langkah memasukkan hukuman mati mandatori dengan pindaan undang-undang diluluskan bagi memberi budi bicara kepada mahkamah. Beliau juga memperkenalkan rasionalisasi subsidi termasuk pendekatan subsidi bersasar bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan dan memastikan bantuan sampai kepada kumpulan yang layak. Beberapa bentuk bantuan tunai diteruskan dan disusun semula selaras dengan dasar fiskal semasa. Beliau juga mengekalkan penlibatan aktif Malaysia dalam hubungan antarabangsa dan ekonomi serantau, termasuk kerjasama ASEAN dan rakan dagang utama. Oke, itu dia guys ya. Jangan lupa subscribe, support juga ya channel dari Jelaskan. Ini sepertinya salah satu channel orang tempatan sendiri lah guys. Oke, last Perdana Menteri ya, sampailah di hari ini adalah Anwar Ibrahim ya. Itu dia. Kalau tak silap saya pernah mendengar sejarah beliau, track record beliau itu beliau pernah masuk penjara, tapi aku tak tahu lah guys ya karena case apa, dan sampailah di hari ini ya beliau menjadi Perdana Menteri ya. Dan salah satunya yang saya ingat dari Anwar Ibrahim, beliau ini sangat sering sekali melakukan kerjasama antar bangsa, baik itu di Indonesia, lalu kerjasama dengan siapa lagi lah, banyak guys ya, dengan Brunei Darussalam, Singapura dan lain-lain negara guys ya. Sangat intens sekali untuk menjalin kerjasama dengan antar bangsa guys ya. Itu dia. Oke, dengan tagline atau apa ini guys istilahnya, Malaysia Madani itulah ya.
Itu. Oke. So, geng, gimana, geng? Gimana komentar kalian tentang kepemerintahan dari Anwar Ibrahim ya? Saya yakin pasti ada rame yang nggak suka, ada rame juga yang suka. Ya itulah politik, guys ya. Sama dengan yang ada di Indonesia. Ada rame pula yang tak suka dengan Jokowi, tapi rame pula ada yang membela ya. Itulah politik, guys ya. Oke, geng, ya macam mana? Boleh komen lah di ruang komentar. Satu soalan sebelum saya closing video ini, guys ya. Menurut kalian di zaman Perdana Menteri mana yang paling banyak melakukan perubahan besar untuk Malaysia? Mungkin boleh komen di ruang komentar. Oke, geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, guys ya. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Sorry, biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Waloncong pamit dulu, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.